Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Shirin Nurani. Saya adalah pensyarah kanan dari pengurusan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Puncak Alam. Alhamdulillah, program sesi perkongsian kita ini dianjurkan oleh Persatuan Pentadbir UiTM Malaysia. Saya dijemput untuk berkongsi lah ya sedikit maklumat berkenaan dengan PKPB, norma baru dalam kepimpinan universiti. Sebelum tu saya nak tanyalah apa khabar ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan sekalian sihat walafiat ya. Saya juga ingin mengucapkan selamat berpuasa pada saudara-saudari yang beragama Islam ya. Jadi tajuk kupasan perbincangan kita atau sesi perbincangan perkongsian kita pada petang ini adalah sebenarnya ialah pasca PKP. Norma baru, bukan normal ya, norma baru dalam kepimpinan universiti. Jadi saya ada lebih kurang 5 lah ya, nak bincang, nak berkongsi 5 perkara. Perkara pertama, perkenalan dahululah apa itu PKPB. Kedua, definasi dia lah ya, apa itu PKPB, apa itu norma ya. Kemudian perkara ketiga, saya nak berkongsi tentang operasi pejabat kerajaan semasa PKPB ya, dan itu bekerja di pejabat. Perkara keempat pula, insyaAllah kita bincang pasal integriti bekerja dari rumah. Okey, dan akhir sekali perkara yang kelima adalah kesimpulan lah ya. Kita pergi kepada perkara pertama ya, pengenalan. Seperti tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah bermula daripada 18 Mac sehingga dinyatakan 12 Mei, iaitu kita ada 4 fasa PKP. Walau bagaimanapun, baru-baru ini sempena Hari Pekerja, yang Perdana Menteri Malaysia kita yang amat berhormat Tan Sri Datuk Dr. Haji Muhyiddin Yassin telah pun mengumumkan pada 14 Mei 4 Mei iaitu Isnin yang lepas, PKPB iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Berperingkat dimulakan ya. Maka kita yang bekerja ini akan tertanya-tanya ya, awalnya kan, kenapa tiba-tiba ya. Kita tahu wabak COVID-19 ni masih ada, tidak ada vaksin lagi ya, tetapi kenapa PKPB dimulakan Isnin ini ya. Rata-rata ada 6 sebab kenapa PKP dilonggarkan kepada PKPB. Pertama, tujuan PKP sudah tercapai, iaitu jumlah pesakit iaitu peratusannya menurun. Kedua, cukup dan terkawal ya. Ketiga, ini yang mendesak ni ya, faktor ekonomi. Dimaklumkan ya, setiap hari kita rugi, kerajaan telah rugi ya, negara kita telah rugi sebanyak 2.4 bilion sehari
Ya, kita dah pun menjalankan PKP hampir 2 bulan. Ya, kalau PKP ni penuh daripada fasa 1 hingga ke fasa 4, ya, maknanya 56 hari kita dalam period atau duration PKP. Maka kita rasa, kerajaan rasa rakyat Malaysia ni dah bersedia untuk pergi bekerja walaupun COVID-19 ni masih ada lagi, walaupun tidak ada vaksin lagi, ya. Kerana peningkatan kesedaran di kalangan rakyat Malaysia tu dah ada di situ. Rata-rata kita tengok kalau kat luar sana, kita pakai topeng hidung dan mulut, ya. Kita sentiasa mencuci tangan kita dengan sabun dengan cara yang betul. Kesedaran ini penting, dan kita tahu menjarakkan diri kita daripada orang lain sekurang-kurangnya 1 meter, Jadi kesedaran ini dah ada. Jadi kerajaan memikirkan bahawa kita rakyat Malaysia ni dah ada kesedaran tersebut setelah melalui PKP, fasa 1, fasa 2, fasa 3 dan sedikit fasa 4, ya. Selain daripada itu, kerajaan juga telah meningkatkan penjagaan sempadan, ya. Penjagaan sempadan kita tak naklah, ya, kes-kes import, ya. Jadi kita jaga sempadan tu, penjagaan tu diperkuatkan. Dan yang akhir sekali ialah kawalan pergerakan pesakit. Kita kuarantinkan kita, dan juga yang terdedah pun kepada pesakit pun dikuarantinkan. Jadi 6 perkara ni, ya, kita dah ada. Inilah sebab-sebabnya mengapa PKP dilonggarkan kepada PKPB, ya. Jadi oleh yang demikian 4 Mei iaitu Isnin yang lepas, maka diumumkanlah oleh kerajaan PKPB iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, ya, bersyarat. Apa yang syaratnya, apa yang dimaksudkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat tu, ya? Sebahagian besar daripada aktiviti ekonomi dan sosial dibenarkan, kecuali, ya, aktiviti-aktiviti yang melibatkan perhimpunan ataupun mendedahkan kepada orang awam jangkitan wabak COVID-19, itu tak boleh. Itu tak boleh. Jadi nanti saya bagi contoh yang kita patut buatlah, ya. Siapa IPT kita ni, IP dari warga IPTA kan, ya. Jadi siapa yang dibolehkan untuk bekerja di tempat kerja, siapa pula yang diizinkan untuk bekerja di rumah, ya. Jadi saya pergi kepada elemen perkara kedua, ya, iaitu definasi. Definasi pasca, pasca PKP. Pasca tu selepas, ya. Jadi PKP tu pergerakan kawalan berperingkat. Jadi pasca tu ialah selepas itu, ya. Selepas itu Perintah Kawalan Pergerakan Berperingkat, ya. Bila selepas itu dipanggil pasca PKP. Kemudian definisi norma, ya. Norma tu ialah norm, ya. Dalam bahasa Inggerisnya adalah norm. Norma baharu, ya. Ada orang kata Puan Norma binti baharu, ya. Saya pun betul jugalah sebab mak ngah saya nama Norma, ya, tapi tak ada binti baharu. Jadi norma ini maksudnya kelaziman. Norma ini maksudnya standard. Norma ini maksudnya garis panduan. Jadi kita kena ada kelaziman, standard, garis panduan yang baharu. Ya, apakah yang dimaksudkan kelaziman baharu itu? Amalan kita. Amalan norma baharu itu. Jadi apa amalan tu? Jangan berkumpul
beramai-ramai, jangan bersalam, penjarakan sosial, pakai topeng hidung dan mulut. Jadi benda-benda ini sebelum ni tak biasa kan. Jadi kita kena biasakan dirilah. Kita kena biasakan diri cuci tangan dengan sabun sentiasa. Sentiasa. Sebab apa? Kenapa kena amalkan norma baru ni? Sebab COVID-19 virus itu masih ada. Coronavirus itu masih ada. Kita tidak ada vaksin lagi. Tetapi dalam masa yang sama, ekonomi kita sudah kita dah kerugian negara kita telah kerugian sebanyak 2.4 bilion sehari. Kita tak naklah begitu. Jadi kita kena seimbangkan. Kalau tak silap saya, negara Korea Selatan, Taiwan telah mengamalkan PKPB terlebih dahulu daripada kita lah. Dan alhamdulillah negara itu boleh mengawal masih boleh mengawal pesakit lah, jumlah pesakit COVID-19. Jadi itulah yang kita kena tahu dan kena membuat sesuatu lah. Kita tidak boleh tidak patuh. Kita kena patuh lah. Jadi bila kita sebut pasal norma baru, ada dua perkara kita kena ingat mengamalkan langkah-langkah kesihatan. Nombor dua, menggalakkan amalan kebersihan diri yang tinggi, tahap tinggi. Kita jaga kebersihan kita, disiplinkan diri kita. Tak kiralah terutama sekali bila kita pergi ke tempat kerja kita pergi ke perkara yang ketiga iaitu operasi pejabat kerajaan semasa PKPB ini ialah untuk pekerja-pekerja yang diminta untuk bekerja di pejabat kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat tema untuk hari pekerja kita pada tahun ini adalah bekerja dan cabaran budaya norma baru. Kenapa disebutkan sebagai cabaran? Norm atau norma ini kita dah biasa guna pakai. Ia adalah amalan. Bukan senang untuk kita ubah dengan saya boleh katakan dalam beberapa bulan dia dah menjadi tabiat nak tak nak kita kena ubah juga. Nak tak nak kita kena ubah juga. Dia datang daripada individu itu sendiri. Kita yang kena jaga diri kita, kita yang kena disiplin diri kita. Pergi kerja. Tapi norma baru kena dibudayakan. Okey. Jadi mengikut ketua pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam JPA iaitu Datuk Muhammad Khairil Adib Abdul Rahman, beliau mengatakan bahawa hari pertama PKPB iaitu 4 Mei yang lepas, hari Isnin yang lepas, cuma 15 ke 35% sahaja yang pergi ke pejabat, pergi ke tempat kerja. Maknanya kita tak semestinya bila buka bila kita benarkan pekerja-pekerja pergi ke pejabat, bukan bermakna semua yang kena pergi kerja, bukan bermakna semua kena pergi kerja. Tak nak, kita masih galakkan bekerja dari rumah. Kita masih galakkan bekerja dari rumah. Jadi kalau baru pagi tadi Kementerian Pendidikan Tinggi telah mengeluarkan SOP atau kita panggil Standard Operating Procedure atau garis panduan lah untuk IPT, IPTA dan juga IPTS yang mengatakan bahawa semua IPT mesti ditutup. Semua IPT mesti ditutup.
Sebab apa? Sebab IPTA, IPTS ya melibatkan ramai pelajar, beribu-ribu, beratus-ratus ribu ya pelajar datang ke pergi ke kampus, datang kampus untuk belajar ya. Tetapi ya walaupun IPT ditutup, ada lebih kurang 3 bahagian yang kena pergilah kerja. Itu pun tak semua. Pertama, urusan pentadbiran. Ya. Kedua, urusan penyelenggaraan. Ya. Dan ketiga, urusan operasi perniagaan. Ya. Maknanya tiga perkara ini atau 3 bahagian pekerjaan ini kenalah pergi bekerja di pejabat, tetapi bukan semua. Tak semestinya 100% daripada mereka itu pergi bekerja di tempat kerja. Masih boleh bekerja di rumah. Ya. Jadi kenapa dibenarkan pekerja-pekerja ini, pejabat-pejabat awam ini pergi bekerja di tempat kerja walaupun COVID-19 masih ada bersama kita ni masih ada lagi bukan semualah pergi jumlahnya mestilah seminima boleh. Ini adalah ialah untuk yang penyampaian perkhidmatan awam mesti diberi mesti disediakan kepada orang awam dan penyampaian perkhidmatan awam IPTA, IPTS mesti di tahap yang baik dan efektif walaupun kita masih dalam period PKPB jadi bila disebut pasal PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, apakah syaratnya? Ialah 2 lah syaratnya tu tadi jaga keselamatan pekerja, pejabat awam atau pekerja-pekerja lain lah dan juga jaga kebajikan, keselamatan dan kebajikan. Organisasi akan menjaga kebajikan dan juga keselamatan pekerja-pekerja mereka. Garis panduan atau SOP untuk IPT ada 7 lebih kurang ada 7 lebih kurang. Sesiapa yang diminta bekerja di tempat kerja atau di pejabat, nombor 1 mesti masuk mengikut pintu masuk yang terkawal yang ditentukan oleh organisasi lah. Tujuannya adalah pemantauan tujuannya adalah pemantauan. Kedua, warga IPT yang pergi bekerja di tempat kerja mesti memakai topeng hidung dan mulut. Okey. Kemudian daftar diri. Kemudian melakukan pemeriksaan suhu badan. Pemeriksaan suhu badan di mana? Seelok-eloknya di pos kawalan keselamatan ataupun di pusat tanggungjawab masing-masing lah. Bila membuat pemeriksaan suhu badan tu kalaulah suhu badan kita ni lebih daripada 37.5%, maka kita tidak dibenarkan masuk. Kita tidak dibenarkan masuk ke kampus Yang keempat perkara garis panduan yang keempat ialah kita tidak boleh bawa ahli keluarga ke ruang pejabat. Tak boleh bawa ahli keluarga ke ruang pejabat. Nanti ada yang tanya, anak I kecil lagi pusat penjagaan rumah anak I tu tak buka kalau buka pun I hantar nanti I risaulah ada syarat-syaratnya, ada kelonggarannya. Nanti kita akan bincanglah selanjutnya. Dan itu yang keempat syarat yang keempat atau garis panduan yang keempat, tidak boleh membawa ahli keluarga ke ruang pejabat. Yang kelima, sanitasi tangan hand sanitizer mesti disediakan di kaunter. Sebab orang datang kantor untuk berurusan pintu masuk pejabat kena ada hand sanitizer.
Kalau di IPT tu dia di perpustakaan, mungkin di bilik-bilik kuliah kalau pakailah ya, di makmal, mungkin di ruang-ruang solat lah ya. Ya. Jadi itu garis panduan kelima. Garis panduan yang keenam, penjara sosial. Mesti jaraknya 1 meter. Jadi meja kita tu, meja tempat kerja kita tu mesti jaraknya wajib 1 meter lah. 2 meter pun tak apa kalau cukup ruang lah. Kemudian kerja-kerja infeksi, disinfeksi. Kerja-kerja disinfeksi mesti dijalankan seperti biasa. Ya, ini bukan hanya di bilik air kan, tandas, di pantry, tetapi juga alat-alat yang kita pakai tu. Contohnya PC kita, meja kita yang kita duduk tu, countertop kita tu kena didisinfeksikan. Ya, itu adalah 7 garis panduan atau SOP IPT yang baru saja dikeluarkan oleh KPT ya, pagi tadi. Ya, saya sempatlah membacanya. Jadi ada lagi beberapa perkara yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan muskil ya, seperti macam mana pengurusan mesyuarat. Ya, pengurusan mesyuarat digalakkan dalam talian. Okey, pakailah Google Meet. Google Meet popular ya. Itu saya rasa WhatsApp boleh pakai juga kan ya. Video call kan. Mesyuarat bersemuka, katalah kena kan, mesyuarat bersemuka. Boleh diizin, boleh lah. Kalau kita benar-benar lah nak jumpa face to face tu, boleh. Tetapi SOP mesti patuh dan tak bolehlah ramai. Tak boleh lebih daripada 10 orang lah. Kalau boleh, jangan ramai sangat lah ya. Kalau ramai sangat, atas talian je lah. Ya? Jadi, itu pengurusan mesyuarat. Bagaimana pula tentang penganjuran program-program, majlis-majlis, persidangan, seminar? Tidak boleh. Tak boleh. Sebab itu melibatkan ramai orang. Kan? Tak boleh. Ya? Bagaimana pula dengan pengurusan pelajar? Pengurusan pelajar baharu, pengurusan pelajar yang sedia ada kan. Untuk pengurusan pelajar baru, semua atas talian. Semuanya atas talian. Bagaimana pula dengan pelajar baru antarabangsa? Ataupun pelajar antarabangsa baru. Pelajar antarabangsa baru tak boleh dilaksanakan. Pelajar macam fakulti saya, fakulti pengurusan dan perniagaan, ada ramai juga pelajar antarabangsa. Jadi yang sedia ada boleh daftar ya, nanti kalau semester baru kan, tetapi atas talian kan. Tapi pelajar antarabangsa yang baru tak boleh dilaksanakan ya. Sebab apa? Sebab kita tak nak dia masuk ke negara kita ya. Dan apa jadi pada pelajar-pelajar antarabangsa yang sedia ada yang balik kampung dah balik ke negara diorang ya. Mereka tidak boleh masuk ke negara kita. Kita tak nak ada kes import. Mereka tak boleh masuk ke negara kita dan tapi boleh teruskan pengajian. Macam mana? Atas talian. Pergilah duduk dekat Indonesia tu ke, kat Brunei tu ke ya, dekat China ke ya. Jadi atas talian. Boleh teruskan daftar semua atas talian ya, yang sedia ada. Cuma pelajar antarabangsa baharu saja tidak boleh dilaksanakan. Ni untuk pensyarah-pensyarah lah kalau ada penyelidikan tak boleh dijalankan kecuali atas talian. Pungutan data tak boleh dijalankan kecuali atas talian. Aktiviti penyeliaan tak boleh dijalankan ya. Apatah lagi nak hadir ke seminar ke persidangan ke face to face tak boleh. Tapi saya ada tengok ada persidangan tu dibuat atas talian ya. Mana you present
menggunakan Google Meet dan seumpamanya, boleh. Atas talian, okey. Ya, bukan apa kita tak mahu ada body contact tu, body contact tu kita tak nak. Jadi hari ni hari Jumaat kan, ya, ada yang mula bekerja pada Isnin yang lepas ni kan, 4 Mei. Saya yakinlah ya, pengurusan atasan, IPTA, IPTS, saya juga yakin ketua-ketua jabatan telah pun menyusun strategi yang jitu untuk menyusun semula keperluan sumber manusia di jabatan dengan mengutamakan konsep bekerja di rumah. Ya, jadi bukan 100% pergi pergi bekerja mungkin 50% ke bawah. Lagi 50% boleh duduk di rumah, lagi 50% mungkin boleh pergi bekerja. Kan? Jadi kita nak kehadiran pekerja ke pejabat tu seminima mungkin. Seminima mungkin. Yang perlu sahaja pergi pejabat. Yang tak perlu boleh bekerja dari rumah. Okey. Kita nak menggalakkan option bekerja dari rumah. Kalaupun kena pergi ke pejabat, kita menggalakkan option bekerja mengikut waktu fleksi. Fleksi. Waktu anjalah dulu kurang begitu waktu fleksi. Jadi apakah jenis-jenis pertimbangan atau kelonggaran yang majikan kita ataupun ketua jabatan ataupun pengurusan atasan boleh berikan kepada pekerja-pekerja. Sebahagian pekerja boleh bekerja mengikut waktu fleksi. Itu satu waktu fleksi. Mungkin sebahagian bukan semua bekerja dari rumah. Okey. Mungkin ada lagi mungkin sebahagian bekerja sepenuh masa. Ada juga yang mengikut giliran, mungkin dimampatkan pada satu-satu hari, maknanya kurangkan pergi ke tempat kerja. Jadi semua ini perlu diberi kelonggaran. Kalaupun kita punya tugas kerja kita berurusan dengan servis, customer service for example kan, tak semestinya hari-hari lah, Isnin sampai Jumaat pergi kerja, tak, ikut giliran, ikut giliran. Ini kita kalau tak pergi pun tak boleh kan, sebab itu adalah customer service, kita kena bagi servis. Sebab IPTA ni adalah servis, organisasi penyampaian perkhidmatan. Jadi kita galakkanlah pekerja-pekerja untuk bekerja di rumah. Okey. Dan apa berlaku, macam mana pula dengan pekerja-pekerja yang dia terpaksa pergi bekerja di tempat kerja sebab tugas begitu, tetapi dia mempunyai anak-anak yang bawah 12 tahun. Macam mana pula dengan pekerja-pekerja yang mempunyai anak berstatus OKU kan? Walaupun ada pusat penjagaan dibuka kan, kadang-kadang kita ni takutlah nak hantar anak-anak kita ke pusat penjagaan sebab kita tahu pusat penjagaan tu mungkin ramai kan. Jadi ketua jabatan kena bagilah kelonggaran untuk pekerja ini bekerja dari rumah dan sambil itu bolehlah menjaga anak. Sebab apa? Sekolah masih ditutup kan. Dan anak-anak ini pula tak tahu nak menjaga
dirinya, nak menjaga diri, ya. Seorang tu tak reti, ya, kena ada kita. Jadi kita bekerja dari rumah. Jadi ketua jabatan kenalah memberi kelonggaran, ya, kepada pekerja-pekerja ini, ya. Apa kata kalau ni suami isteri tu bekerja, kan, suami isteri. Jadi kenalah ikut giliran. Kena ikut giliran. Okey, mungkin minggu ni isteri bekerja di rumah, suami bekerja di pejabat. Minggu depan dan sebaliknya. Begitulah, ikut giliran. Boleh hari-hari, boleh dua-dua hari, boleh seminggu-seminggu. Itu ikut kepada ketua jabatan, ya. Jadi apa pun kena galakkan bekerja dari rumah. Kecuali yang perlu saja bekerja di ni, ya, pejabat, ya. Jadi perkara yang patut kita amalkan, ya, di pejabat, yang siapa yang kena bekerja di pejabat, ada dua lah, ya, seperti saya sebutkan tadi, mengamalkan langkah-langkah kesihatan, ya, iaitu penjara sosial. Sekurang-kurangnya 1 meter daripada mungkin kawan sekerja kita, duduk pun mesti jaraknya 1 meter. Kemudian kalau berada di pejabat, tak perlulah pakai face mask, ya. Tetapi kalau kita berurusan dengan pelanggan, ya, kenalah pakai. Ya, berurusan dengan, mungkin ada pelajar datang, kan, kenalah pakai. Atau ibu bapa ke apa sajalah, siapa sajalah, kenalah pakai, ya, face mask. Kemudian di pantry tu, di ruang solat tu, tu kenalah disinfeksi, ya, scrub sekerap mungkin. Itu nombor 1, mengamalkan langkah-langkah kesihatan. Yang nombor 2, menggalakkan amalan kesihatan atau kebersihan yang tinggi. Cuci tangan, ya, kita kena cuci tangan. Jadi cuci tangan ni bukan cuci-cuci macam tu aja, tak boleh, ya. Cuci tangan ni kena pakai sabun, ya, kena pakai sabun atau hand sanitizer. Jadi nak cuci tu macam mana, kan? Berapa lama? Itu penting tu, ya. Nak cuci, saya tengoklah, kena sekurang-kurangnya 12 saat, 12 saat. Jadi 12 saat tu kadang-kadang tak lepas, kan, 12 saat lah ni. Jadi saya sarankan menyanyi you menyanyi sambil cuci tu, kan, sabun air kena cukup, jadi menyanyi Bismillahirrahmanirrahim, ya. Allah selamatkan aku, Allah selamatkan aku, Allah selamatkan aku, Allah selamatkan aku. Bagus sekali, kan? 2 kali, Allah selamatkan aku, Allah selamatkan aku, Allah selamatkan aku, Allah selamatkan aku. Amin. Sebelum lap muka tu, ya, sebelum kita nak sapu muka amin tu, laplah dulu, dengan kain yang bersih, ya, sampai kering. Bersihlah tangan kita, ya, bersihlah tangan kita. Patut amin, kan, ya. Jadi itu penting tu. Sebelum ni, ya, kita pergi tandas, keluar daripada selepas menggunakan tandas, kita pegang sampah, kita dah balik pada rumah, kita keluar, balik pada rumah, kita kuranglah menitik beratkan mencuci tangan. Ini ejen ni, tangan kita ni ejen yang paling dahsyat sekali lah. Dia membantu, dia jugalah akan punca kita kena nanti, penyakit. Jadi cuci dia selalu. Kita guna dia, ya, kerap, kita kena cuci dia pun kerap. Biarlah kerap, ya, cuci selalu. Ini untuk diri kita juga, kan. Jadi inilah yang kita kena patuhlah. Cuci, jaga jarak, kan. Pergilah tempat pergi bekerja, kan. Cuci tangan, jaga jarak, kan, untuk diri kita juga, ya. Jadi senarai tugas kita ni diminta, untuk diadaptasikanlah dengan norma baru ni, ya. Sebab dah mungkin separuh kerja di rumah, separuh kerja di pejabat.
bergilir-gilir, ya. Jadi ketua jabatan bertanggungjawab, ya, sepenuhnya di atas sebarang masalah yang timbul, ya. Jika berlaku kecuaian, kelemahan semasa staf melaksanakan tugas dalam tempoh PKPB, okey. Dan ketua jabatan juga mesti pastikan arahan kerja dibuat sebaik mungkin. Okey, oleh pekerja-pekerja mengikut penjadualan baharu, mengikut penggiliran atau pengagihan tugas baharu yang mesti munasabah, ya, mesti ada munasabahnya, mesti ada mesti teratur dan sistematik. Dan saya yakin minggu ni lah, ya, mereka telah menyusun semua itu untuk kebaikan pekerja-pekerja semualah, termasuklah di saya. Saya bicara, jadi saya bicara online, ya, dari rumah. Jadi macam mana kita nak menentukan KPI macam tu, kan? Dan KPI tetap sama. Kalau tak meningkat pun tetap sama. Tak semestinya separuh bekerja di rumah, separuh bekerja di pejabat KPI itu diturunkan. Tidak. Kemungkinan boleh tinggi. Kalau struktur penyusunan jadual kerja kita itu sangat sistematik dan teratur. Dan saya yakin kita boleh, kan? Jadi pengukuran, measurement yang macam mana? Jadi kalau measurement tu seelok-eloknya based on results lah, based berpandukan kepada hasil dia. Hasil dia daripada kalau dulu kepada proses, kan, banyak kepada proses, sekarang kena banyaklah kepada hasilnya, sebab kita bekerja di rumah tak nampak keberadaan tu tidak ada. Jadi pengukuran mestilah seelok-eloknya lebihkan kepada result atau hasil, outcome, kan. Jadi itulah lebih kurang SOP untuk pekerja-pekerja yang bekerja di pejabat. Perkara yang seterusnya, yang keempat, ialah integriti pekerja-pekerja yang bekerja di rumah. Okey, rata-rata kita amalkanlah 3R. Kalau kita bekerja di rumah. Saya dah merasa, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan pun dah merasa kerja di rumah. Kita nampaklah, ya, advantage, disadvantage dia, kan, kita nampaklah kebaikan dan keburukannya tu. Sebenarnya kita belajar, kan, belajar daripada masa yang diberi PKP lebih kurang 2 bulan tu, kita dah pandai belajarlah, kita sesuaikan, kan. Jadi ada 3R lah, ya, untuk pekerja-pekerja yang bekerja di rumah, yang boleh bekerja di rumah. Nombor 1, R, rutin. Walaupun kita bekerja rumah, disiplinkan diri, kerja mula pukul 8, okay, habis pukul 5. Atau mula pukul 9, habis pukul 6. Ya, itu kena. Okay, itu kena rutin. Kalau boleh diamalkan. Bukan kerja di rumah bila ada kerja baru buat. Tidak. Ya, kerja di rumah tu kalau boleh disiplinkan diri macam kerja di pejabat. Kita kerja, kita duduk di tempat yang sesuai, kan, ya, yang kita dah siapkan khas untuk kerja di rumah, kan, dan kita bekerja. Itu disiplin diri tu, ya. Kemudian tu rutin, kekalkan jadual waktu bekerja, ya. Nombor 2, R, rehat. Jangan bekerja daripada pukul 8 pagi sampailah pukul 1 kejung depan laptop ke, depan PC ke kat rumah tu. Yang tak ada laptop PC tu, ya, pandang apa? Handphone. Sampai merah biji mata kita. Pernah macam tu tak tahu, kan, merah biji mata, tengok kita, kita tengok dia tengok kita, duduk situ, kan. Tak boleh. Ya, jadi rehatlah. Jadi setiap 2 jam tu rehat lebih kurang 15 minit lah. Ya,
rehat 15 minit. Apa kita buat masa rehat tu? Tengok hijau-hijauan kat luar tu, pokok mangga kita tu, kita tengoklah. Pokok mangga gaduh, pokok yang ada sayur-sayuran kita tanam kat belakang tu ada, kita tengok. Kita tengok hijau. Kita tengok hijau-hijauan kan. Pemandangan indah, burung berkicauan, kita dengar kan. Kemudian kita boleh juga buat renggangan. Kita boleh buat renggangan badan sebab stiff kan setiap 2 jam tu duduk macam tu sebenarnya tak baguslah untuk badan kita kan. Jadi buat renggangan. Saya kalau bekerja di rumah yang saya sakit ialah bahu ni. Sebab badan saya pendek, kaki panjang, badan pendek kan. Jadi saya terpaksa letak saya ada ergonomic chair, kursi ergonomik tu, tapi tak cukup tinggi. Jadi saya letak bantal kan. Tapi saya macam ni banyak macam ni. Bila penat tu macam ni. Jadi sakitlah sangatlah bahu ni. Jadi buatlah exercise sikit kan. Buat macam ni 1, 2, 3. Buat begitu. Sambil duduk boleh. Lepas tu buatlah begini kan. Atau buatlah gini, buat. Itu kena buatlah. Kalau tidak kita yang sakit, kita yang sakit kan. Jadi saya mula minggu pertama, minggu kedua, tak payahlah minggu pertama, bulan pertama memang mengeluh-ngeluh, sakit migrain, sakit badan. Masuk bulan kedua tu alhamdulillah lah, pandai adjust lah kan. Dan satu lagi, the third R yang ketiga ialah ruang kerja. Sediakanlah ruang kerja yang sesuai, yang selesa untuk kita bekerja. Tak perlulah ada lampu ke apa ke, tak perlu. Saya ni nampak cerah ni sebab saya minta tolong anak saya letak lampu fluorescent LED tu, panjang dia gantung kat situ. Tutup sementara, dia gantung supaya terang kan. Sebab saya pun kena buat recording ataupun online dengan pelajar-pelajar. Jadi muka kita ni kena terang sikit kan. Jadi anak saya pun letaklah fluorescent, pakai fluorescent tu, lampu fluorescent LED tu gantung dekat tiang. Jadi begitulah 3R, rutin, rehat, ruang kerja yang kita kena amalkan. InsyaAllah lah kalau kita buat begini, ikut 3 rutin ni, tak ada masalah lah kita boleh bekerja dan performance kita pun boleh meningkat boleh meningkat insyaAllah kan. Sebenarnya benda ni bagus diamalkan bekerja di rumah, tapi kita kena disiplin diri lah. Gaji dapat kan, jadi kena kerja lah. Jadi pegawai ataupun pekerja-pekerja yang sentiasa ada diarahkan oleh ketua jabatan untuk ke pejabat kalaulah ketua jabatan tu perlukan kita ke pejabat, kita kena sentiasa bersedia lah. Kena sentiasa bersedia. Kalau bos panggil pergi kerja, kita kena pergilah sebab kita memang sedang bekerja. Tapi ketua jabatan kena fikirkanlah di mana lokasi tempat kerja tu dengan rumah dia. Kalau mungkin terlalu jauh ke, nak suruh datang ni juga memang tak boleh. Jadi bagilah masa untuk datang. Jadi apa pun, walaupun kita bekerja di rumah, kena bersiap sedialah pada waktu bekerja tu. Sentiasa on lah telefon tu. Nanti kan siapa nak call, kena on. Itu kena pasti. Kalau kita gagal patuh pada arahan daripada ketua-ketua kita, maka tindakan tata tertib boleh dikenakan terhadap penjawat awam kerana gagal mematuhi perkara yang dinyatakan yang saya nyatakan tadi. So tak boleh lah Jadi cara yang macam kami pakai sekarang ni, kami ada e-clock jadi pukul 8 tu kita clock in. Jadi secara tidak langsungnya kena juga buka location jadi dia tahu kita di mana. Nanti clock out pun kena buka location dan tahu kita di mana.
sepatutnya berada di rumah lah. Sepatutnya berada di rumah lah. Okey. Jadi itu akhir sekali yang perkara yang terakhir sekali ialah kesimpulan. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, apakah tanggungjawab kita sebagai penjawat awam, tak kiralah kerja di rumah ke, kerja di pejabat ke, kita masih bekerja kan. Jadi untuk mengurangkan penularan wabak COVID-19 ni, dia mesti bermula dari peringkat individu lah. So kita jaga diri kita. Tanggungjawab kita sendiri. Kita jaga kebersihan diri kita. Kemudian bila kita dapat arahan untuk bekerja, pergi tempat kerja ataupun ikut giliran dan seumpamanya, kita kena betul ansur. Ini tak kira kerja ke atau ketua jabatan sekalipun atau bosnya sekalipun kena betul ansur lah. Yang penting kita bersepakat lah. Kita bersepakat lah. Banyak-banyak bersabar. Banyak-banyak bersabar. Berkomunikasi. Telus. Jangan simpan-simpan. Duduk rumah pun stres juga. Kan? Duduk rumah pun stres juga. Kan? Jadi berkomunikasi lah. Kita ada kaunselor kan. Tak nak kaunselor bolehlah berborak dengan kawan-kawan yang kita rasa kita paling percayai. Duduk di rumah pun bukan semestinya seorang-seorang. Tak semestinya begitu. Kita jangan alpa. Jangan lupa. Virus COVID-19 tu ada. Masih ada. Dia kurang jumlah pesakit kurang disebabkan penjagaan ni lah, social distancing tu penjarakan sosial tu, dan juga kita cuci tangan, pakai mask tu, sebab kita dah ada kesedaran itu dan kita amalkan. Jadi di tempat kerja pun kita amalkan jugalah. Dan kita kena budayakan norma baru, bukan normal, norma baru. Itulah penjara sosial, elak sentuhan badan. Kalau kita nak bersalam kan, kalau kita bersalam kan, muah sana, muah sini kan, ikut Arab kan, muah ni muah lah, muah ni muah. So macam ni je lah, kita tunduk aje lah, gitu. Okay. Sehingga COVID-19 ini ada vaksinnya. Ini bukan senang tapi tak nak kena buat. Sebab bukan kita tak nak, kita terbiasa kan, jadi habit kan. Jadi kena sentiasa lah. Jadi ketua jabatan tu kena sentiasa memperingatkan. Keluarkanlah infografik, banner. Saya rasa dekat KKM website Kementerian Kesihatan Malaysia tu ada banner boleh print tu. Tapi itu general banner lah. Itu general banner. Tapi kalau nak specific one, kita ada technician handal ataupun grafik designer yang handal yang boleh bantu kita untuk keluarkan infografik untuk menyatakan, untuk memberi komunikasi lah kepada kita supaya kita kena patuh pada norma baru kan. Jadi sebenarnya sikap kita itulah yang menentukan kejayaan pematuhan PKPB. Sikap kita. InsyaAllah kita boleh buat. Kita kena buat bersama-sama. Untuk diri kita pertama, untuk
ahli keluarga kita, untuk jiran-jiran kita kan, untuk kawan-kawan kita di pejabat atau di luar pejabat, ya. Jadi kena amalkan. Jangan bila ingat PKPB kita biarkan, kita macam ambil sambil lewa. Jadi saya pun perasan juga ya, bila kata ya, anak saya keluar ya, kata ramai ya orang di restoran tu tak ikut, macam tak ikut, tak patuh SOP kan. Tak boleh lah, tak boleh. Bukan makna PKPB tu, PKPB tu kita longgarkan semua norma, amalan norma baharu tu. Kita kena juga pakai. Kalaulah kita nampak kawan-kawan kita tak pakai, kita galakkanlah memakai. Kalau especially pergi di kaunter ke kan, berurusan di kaunter ke, kita galakkanlah dia pakai. Kita galakkanlah dia mencuci tangan. Ya, kalau pergi ke surau ya, tak boleh lah ya, berjemaah beramai-ramai tak boleh lah ya. Mungkin 5-6 orang sekali at one time boleh. Itu pun kena jaga jarak. Ya, ini sangat penting lah. Kadang-kadang kita tak sedar lah yang rutin yang kita selalu buat tu sebenarnya akan sebenarnya kita tak nak buat, tapi kita dah rutin tu, kita terlupa yang rutin tu sebenarnya tak dibolehkan lagi. Tak dibolehkan lagi. So kerajaan juga ada mengeluarkan satu aplikasi lah. Aplikasi tu namanya My Sejahtera. Kita boleh register dalam aplikasi tu. Kita register dalam aplikasi tu. Tujuannya ialah untuk pengesanan kontak lah ya, ataupun kontak tracing. Jadi kat situ tu kita akan tahulah di mana zon merah ya, juga info-info Kementerian Kesihatan Malaysia bagi ya. Dan juga untuk pesakit-pesakit ada satu lagi application ya, dinamakan MyTrace ya. MyTrace, mana-mana dia pergi tu dia kena maklumkanlah melalui aplikasi itu. Saya dah register lah My Sejahtera tu. Banyak informasi-informasi yang berguna lah. Kita juga boleh dapat informasi daripada Telegram semua tu kan ya. Jadi sebenarnya sikap kita lah, kita dululah kesedaran pada diri kita sendiri dulu ya. Kalau kita ubah sikap kita, kalau kita lebih bertoleransi ya, dan kita disiplinkan diri ya, saya rasa insyaAllah ya, kawan-kawan kita, rakan-rakan pejabat kita tengok kita dia pun akan mereka pun akan hormatlah sebab kita disiplin diri kita tinggi ya. Janganlah terikut amalan-amalan yang tidak sihat lah ya. Kalau boleh tegurlah dengan baik ya, ajak mereka untuk kawal patuh ada SOP yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, SOP yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi ya. Saya rasa itu sahaja ya. Saya inginlah ya mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih setinggi-tinggi penghargaan kepada Persatuan Pentadbir UiTM Malaysia kerana
sudi menjemput saya untuk berkongsilah maklumat pada petang ini. Dan semua warga pekerja, ya, majikan, diharap teruslah mendukung dan menjiwai norma baru ini. Kita tak boleh larilah, ya, supaya kita dapatlah menangani wabak COVID-19. Kalau ni ada apa-apa soalan, ya, boleh utarakan, ya, saya cuba jawablah. So dengan itu, ya, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih doktor. Okey, kepada semua yang kalau ada yang bertanya dekat chat sebelah komen, doktor boleh tengok di sana. Tapi kita ada bagi link untuk diorang isi form untuk diorang isi maklum balas lah. Samping itu kita akan minta doktor war-warkan jugalah program-program satuan seterusnya. InsyaAllah. Untuk minggu hadapan kita ada program balik bekerja, ya doktor. Kalau ada satu program bersama dengan doktor apa ni, kita punya Presiden Persatuan Dr. Zaitun dan juga Cik Izam untuk berkenaan dengan panduan untuk balik bekerja minggu hadapan. Kita ada satu talk tentang tu. Selain daripada itu, kita juga ada satu program saya akan sharekan dekat sini doktor. Program infak